Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua bangsa mekanika. Right, hari ini kita nak bercerita tentang mitos untuk kereta yang pakai push start button tu. Ada yang kata kena tekan 3 kali baru boleh start kereta. Benda ni dah lama dan yang peliknya ramai pula yang share tu dah tak tahu asal usul betul ke tidak, dia main share je. Termasuklah tu page-page yang besar, page ikan, page matahari, page roti canai, habis semua dia share. Okey, betul ke tidak? Hari ni kami berkolaborasi dengan channel Hasbullah Syarah. Channel apa ni? Okey, channel ni dimiliki oleh Dr. Hasbullah. Beliau merupakan pensyarah dekat UTM dalam bidang apa? Automotive Engineering. So, beliau adalah orang yang layak untuk bercakap tentang benda ni. So, hari ni kita jemput dia untuk discuss pasal push start button ni. Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok sebenarnya perlu ke kita tekan push start button 3 kali sebelum start kereta? Sebab adalah orang kata kena buat macam ni, kalau tak kereta kita cepat rosak. Ya ke? Korang ada tunggu sekejap tak macam ni sebelum start enjin? Perlu ke tidak kita buat benda ni sebenarnya? Okey, jom kita tengok. Tapi apa-apa pun, saya ni bukan Abang Japar atau Abang Beras. Saya Hasbullah dari channel Syarah dan saya nak ucapkan terima kasih kepada tim mekanika yang sudi jemput saya untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang teknologi automotif dengan anda semua. Dan kalau anda baru terjumpa channel mekanika ni, cepat-cepat subscribe, mesti tak menyesal. Okey, sebelum apa-apa, jom kita tengok apa yang berlaku sebenarnya masa kita tekan push start button tu. Perasan tak yang push start button kita tu dia ada spring. Dia bukan macam on off switch tau. Dia macam switch sementara saja. Bila kita tekan dia, sebenarnya kita lengkapkan circuit untuk starter motor kita. Starter motor ni fungsi dia adalah untuk putarkan enjin kita sampai dia boleh hidup. Starter motor ni pula memang sangat powerful sebab dia nak pusingkan enjin ni guna tenaga yang sangat banyak. Dan starter motor ni dia akan tarik power lah yang sangat banyak daripada bateri untuk pusingkan enjin kita. Sebab itulah push start button kita tu macam spring. Dia kena putuskan cepat-cepat circuit tu bila enjin dah hidup. Kalau tidak, starter motor ni akan sentiasa ambil power dari bateri dan akhirnya habislah bateri kita. Jadi untuk kereta moden sekarang, kita tekan button tu sekejap je. Tak payah tunggu enjin start pun, kita dah boleh lepas button tu dan enjin tetap akan start. Bila starter motor tadi dah pusingkan enjin, ECU akan detect yang okey, ada udara masuk dalam enjin. Secara automatik fuel injector akan masukkan minyak. Bila sampai masa dia, minyak ni akan terbakar dan tolak piston ke bawah. Dan pada masa ni enjin tu dia dah boleh hidup sendiri tanpa bantuan starter motor tadi. So starter motor tu pun akan disengage dan selesailah tugas dia. Sampailah bila kita nak start balik enjin tu. Dan untuk guna push start button ni senang je. Kita masuk dalam kereta, tekan brake, tekan push start button dan enjin pun akan start. Cuma ada orang kata, dan orang ni pula bukan sebarang orang. Ada pomen yang kata, sales advisor yang kata, dan ramai lagi. Diorang ni kata tak elok untuk enjin kita kalau masuk kereta terus start. Katanya cara yang betul adalah kita tekan sekali, tunggu beberapa saat, tekan sekali lagi sampai lampu-lampu dekat dashboard kita menyala. Kemudian baru tekan brake dan tekan lagi sekali push start button tu untuk start enjin. Tujuannya dikatakan untuk elak sistem-sistem dalam kereta tu terkejut sebab tiba-tiba kita start dia. Kemudian ada yang kata untuk pastikan kereta tu fuel pump dia betul-betul sedia untuk deliver tekanan minyak untuk enjin kita. Sebab tu kena tunggu kejap. Korang rasa macam mana? Betul tak petua-petua ni? Ataupun hanya mitos saja? Dah macam Mythbuster pula saya ni. Okey, sebenarnya teknologi keyless entry ni agak baru juga masuk dalam pasaran kereta mampu milik ni. Kereta mampu milik ni pula bagi saya harga dia 100,000 ke bawah lah. Kalau ke atas tu saya dah kelaskan sebagai kereta mewah dan tak berapa nak mampu milik. Dan untuk kereta-kereta mewah ni memang dah ada lama sistem keyless entry menggunakan push start button ni. Jadi dulu tak timbul isu, tapi sekarang ni bila dah ramai guna keyless ni barulah timbul isu dan petua-petua cara nak menggunakan dia. Baik, sebelum tu anda perlu tahu bahawa
tim yang design sistem ni tentunya lah para engineer untuk manufacturer masing-masing. Dan sebenarnya apa-apa pun teknologi yang masuk ke dalam kereta kita hari ni, teknologi tu dah diuji sangat lama. At least 5 ke 7 tahun sebelum dia masuk dalam kereta kita. Dia bukan tahun lepas terfikir idea, tahun ni terus masukkan dalam production car. Sebabnya untuk bersaing dalam pasaran, manufacturer terpaksa bagi warranty yang agak lama. Contoh kalau Honda ada 5 tahun warranty. Ada manufacturer lain bagi 3 tahun saja, dan ada juga manufacturer yang bagi extended warranty lebih dari tu lagi. Sebab tu apa pun yang dimasukkan dalam kereta tu mestilah bertahan at least selama warranty yang ada tu. Satu lagi, bolehlah dia orang paksa kita untuk pergi ke service center kan. Kalau tak, warranty void. Jadi bila mereka bagi warranty, mereka kena pastikan yang teknologi yang ada dalam kereta ni dia tak berkonflik sesama sendiri. Semua komponen tu mesti berinteraksi dengan baik. Kalau satu komponen current dia banyak ni, komponen satu lagi yang bekerja dengan dia pun mesti current banyak ni. Sebab tu kalau anda perasan, kereta moden sekarang ni, kita nak curi sikit current, nak pakai spotlight third party pun, check engine light boleh menyala. Dan sama jugalah dengan teknologi push start button ni. Sebab kan nak bagi warranty, engineer akan design dan uji sesuatu komponen ni dengan sangat ganas, di mana akhirnya semua orang, tak kira dia reti guna kereta atau tak, kereta tu akan tetap bertahan. Kereta moden sekarang ni dah sampai level di mana kita boleh guna dia dengan lasak asalkan kita ikut jadual servis dia lah. Kalau nak diikutkan, sepatutnya engineer ni design kereta sampai kita tak payah fikir nak buka bonet kereta langsung. Sampai macam tu. Dan ini termasuklah push start button tadi. Dari orang yang pandai guna sampai orang yang tak reti guna langsung, tak sepatutnya push start button ni boleh merosakkan enjin kita. Kita tekan sekali ke, tekan 3-4 kali ke, enjin kita dah cukup bijak untuk survive sendiri. Untuk push start ni, pengguna dah tak perlu fikir lagi untuk buat sesuatu yang orang recommend untuk jaga enjin kereta. Untuk claim yang kata fuel pump nak kena prime dulu untuk build up pressure, bagi saya ni bukanlah masalah. Sebabnya bila kita matikan enjin, tekanan minyak dalam fuel line kita tak berubah tau. Dia akan sentiasa tinggi, melainkan ada kebocoran lah dalam sistem. Jadi tak perlu kata fuel pump kena bekerja dulu sebelum kita start, dan kita pula nak kena tunggu dia start dulu. At least untuk kereta yang moden lah. Mungkin kereta model-model lama kita perlu buat macam ni. Apa-apa pun kita tengok instruction manual kereta tu. Setakat ni saya sendiri tak jumpa lagi statement dalam manual yang kata kita kena tekan 3 kali sebelum kereta ni boleh dihidupkan. Biasanya mekanik lah yang akan buat macam ni untuk run diagnostik sistem kereta kita. Pengguna biasa tak perlu buat. Tambah lagi sekarang kereta siap ada yang boleh hidupkan guna remote control je. Tak payah masuk dalam kereta untuk hidupkan kereta. Kalau kes macam ni, katalah fuel pump nak kena prime dulu. Bila masa dia nak prime kalau enjin terus hidup tiba-tiba bila kita tekan remote tu, betul tak? Dan semua ni untuk memudahkan kita lah sebagai pengguna. Kalau teknologi ni semakin menyusahkan kita, macam nak kena tekan 3 kali tadi sebelum start enjin, tak adalah orang nak beli kereta dari pengeluar kereta yang menyusahkan pengguna-pengguna dia macam ni. Dan setakat ni pun, isu perlu tekan push start 3 kali ni selepas bertahun-tahun teknologi ni diperkenalkan, tidaklah menjadi concern kepada pengeluar kereta. Kalau tak, mesti dia orang dah perbaiki ataupun dia buang terus sistem keyless ni. Tapi nampak gaya sekarang ni makin popular, dan sekarang ni motosikal pun dah ada keyless entry, betul tak? Dan kalau ada kes yang anda dengar dari sesiapa, mungkin itu merupakan kes terpencil dan tak efek pengguna lain. At least pengalaman saya sendiri dah 5 tahun menggunakan push start button macam biasa, masih belum pernah ada isu lagi. Apa-apa pun, pastikan anda cek instruction manual kereta anda. Kalau tak dinyatakan di mana-mana yang anda perlu tekan push start sebanyak 3 kali sebelum start, maka tak perlulah dibuat sebenarnya. Masuk kereta, tekan brake dan tekan terus push start button tu untuk hidupkan kereta. Sebab sampai sekarang masih belum ada bukti yang jelas mengatakan kereta akan rosak kalau buat macam tu. Tapi ini tak bermaksud menjadi satu kesalahan kalau anda nak buat juga tekan 3 kali tu, asalkan anda selesa. Cuma kalau anda biasa buat tapi ada satu hari tu anda terlupa, janganlah pula anda stres dan takut kereta tu rosak. Nanti spoil mood satu hari anda. Korang sendiri guna tak push start button ni? Ada tekan 3 kali tak?
Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya appreciate sangat kalau anda dapat bantu saya dan tim Mekanika dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Alright, dah dengar tadi kan apa Dr. Hasbullah cakap kan? Maknanya kita check dululah instruction manual tu. Kalau buku manual tu ada tu, dia bukan bagi hiasan, dia suruh kita baca dalam tu. Kalau dia kata start sekali je lah. Jangan nak pandai-pandai kata kena start 3 kali. Dengar cakap orang buat apa? Engineer dah susah-susah buat buku tu. Tahu tak? Okey. Lagi satu, kalau katalah 3 kali tu boleh menyebabkan enjin bertahan lama, buat apa tekan 3 kali? Tekanlah 30 kali. Macam tu pagi-pagi. Kesian. Tahu tak kesian kat siapa? Kesian dekat orang perempuan. Orang perempuan ni tuan-tuan, dia nak pakai tudung pun setengah hari tu dia nak lilit sana, lilit sini, lilit sana kan. Setengah hari dia nak pakai tudung. Janganlah kusutkan lagi dia orang dengan tekan 3 kali enjin ni. Pening. Okey? Terima kasih sebab menonton sampai habis dan terima kasih juga kepada Dr. Hasbullah sebab sudi bersama kami pada hari ini. Okey. Pada siapa yang belum subscribe Mekanika, tolong subscribe, tekan like, tekan komen, tekan loceng. Okey. Channel Dr. Hasbullah tu pun tolonglah subscribe sekali. Okey. Jumpa lagi.